ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نعلم أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. اللهم إنا نعوذ بك من شر نفسنا شر كل دابة أنت أخذ بناصيتها إن ربنا على صراط مستقيم. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد. Pertama-tama kita latih rasa kesyukuran yang tidak terhingga kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kerana kesempatan masih lagi Allah bagi kita untuk kita terus berada di atas muka bumi yang panas ini, dan sesungguhnya tanda kasih sayang Allah kepada kita masih berkekalan, kerana diberi kekuatan untuk kita menggerakkan kaki hadir ke rumah dia. Dan itulah setiap masa kita dikehendaki melahirkan rasa kesyukuran. Terima kasih setiap masa. Dan lepas ini akan kekal sampai dalam syurga nanti, insya-Allah. Kita tahu bahawa acara hidup ni berbagai-bagai. Ada orang di akhir hidup dia tu dalam keadaan beriman kepada Allah, walaupun mereka awalnya itu tidak dia beriman. Itu kesudahan yang baik. Kita nak di awal kita beriman kepada Allah, sampai akhir pun kita nak beriman. Kerana ada orang di awal dia beriman, tapi bila sebelah petang akhir dia tu sudah tidak beriman. Dan ditukar akidah, dia rosak akidah. Kerana soal akidah ni bukan soal yang boleh kita pandang ringan, ya. Kerana benda tak nampak dengan mata kepala. Bila sebut saja sesuatu perkara yang kita perlu percaya dan yakin, semua orang tak sama. Baru-baru ni kita dengar tentang hukum Allah yang dilaksanakan di tanah air. Kita boleh tanya seorang-seorang, setakat mana dia boleh percaya dan yakin nak laksanakan dalam suasana yang keadaan setengah orang mengatakan tak sesuai lah. Kerana zaman moden ini seolah-olah macam perlu kita kepada hukum yang moden. Jadi hukum Allah ni dia konsisten, tak pernah tetap, tak pernah dia berubah, tetap daripada awal sampai ke akhir dunia ini. Yang paling mudah kita fikir tentang zakat. Kalau dulu di zaman Rasulullah dan zaman para sahabat dikekalkan sampai sekarang 2,5%. Tak dikenakan GST pun. Patut 2,5% plus 6%. Ada. Tapi tak ada dalam hukum dinyatakan dalam kitab bahawa ikut peredaran semasa. Kalau 2,5%, sekarang dah ada GST, kena tambah lah 6% lagi. Tapi hukum Allah tak berubah. Macam tu lah. Currency naik ke, turun ke, tetap ke, macam itulah. Itulah tanda hukum Allah Ta'ala ni. Sebagai satu contoh, dia tak akan berubah sampai bila-bila. Bagi kita yang beriman kepada Allah, bukan sahaja kita nak percaya saja, kita nak kena yakin. Kena yakin. Musuh Islam sudah menjadi tradisi. Kalau kita nak buat yang baik pun semua dikata tak baik. Brunei Darussalam, kita dengar cerita, ya. Muncullah Sultan, dia di akhir-akhir kehidupannya tu begitu confident dengan peraturan yang dicadangkan kepada dia untuk dilaksanakan.
dia boleh terima. Macam-macam cara musuh Islam nak menjatuhkan, tapi dia yakin bukan mereka bagi makankan kita. Allah yang kita laksanakan hukum dia, itulah yang bagi makankan kita. Kita yakin dia dengan dia. Akhirnya orang tak boleh buat apa. Tak boleh buat apa. Hebatnya hukum Allah ni tuan-tuan. Kalau kita dengar baru nak digezetkan, belum lagi pun. Tapi masing-masing dah ketak dah. Masing-masing dah risau dah, bimbang. Siapa yang bukan mencuri, bukan pencuri pun takut. Apatah pula pencuri, penyamun, perompak lagi takut. Berzina ke? Orang yang tak buat, orang tak buat jahat pun takut juga. Tak pasal-pasal. Keluar kenyataan itu, keluar kenyataan. Jadi selalu yang takut tentang pelaksanaan hukum ini penjenayah. Tiba-tiba tak jadi penjenayah pun takut juga. Itu hebat hukum Allah. Belum dilaksanakan. Kalau laksana lagi lah, terkencing terberak. Tak ada jalan lain kita nak menghindarkan daripada jenayah yang begitu banyak dalam masyarakat. Jadi kita baca surat khabar tu, tengok berapa buku cerita jenayah. Bunuh orang tu biasa dah. Ya. Mencuri, merompak. Tempat saya tu dekat 18 biji kereta, curi bateri kereta. Apa dia boleh buat dengan bateri kereta? Dia boleh buka bonet, pakai duk angkut bateri dekat 20 biji kereta. Ya Allah. Saya tu fikir bateri paling mahal pun RM15 je kot. Dia tak rasa takut tuan-tuan berjenayah. Itulah yang kita katakan, apabila kita percaya dan yakin dengan hukum Allah ni, satu hari nanti Allah Ta'ala akan kasih dan sayang kepada kita, maka dia akan jadikan kita baldatun thayyibatun waratun. Hati kita tak. Tuan-tuan, tuan-tuan pun kita sama-sama fikir kan, generasi yang hidup kita sekarang dicorakkan oleh ayah kita, tok kita. Itu jadi generasi kita. Generasi anak-anak kita kena corakkan sekarang. Nanti bila kita dah tak ada, generasi yang ada, yang kita tinggalkan itu macam mana kefahaman mereka. Kita hendakkan supaya mereka ini yakin dengan Allah Subhanahu Wa Taala, yakin dengan Rasul, yakin dengan Al-Quran. InsyaAllah kita boleh corak. Generasi-generasi akan datang akan bersyukur kehadrat Allah dan berterima kasih kepada kita. Kita walaupun belum dilaksanakan agak sukar, tapi percayalah, bila kita pejam mata nanti kita dah tak ada, generasi akan datang akan melaksanakan hukum. Tapi kita nak kena konsisten ya, dalam kepercayaan kita, keyakinan kita, berusaha ya, supaya hukum Allah kita tegak di atas bumi. Tuan-tuan dan puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, saya ingat ke LCD tak boleh pakai lagi, bawa komputer pula. Dalam kuliah saya selalu tuan-tuan kita bercerita berkaitan dengan rukun Islam yang kelima, perkara yang berkaitan dengan pelaksanaan haji dan umrah. Ada banyak perkara-perkara tuan-tuan yang kita kena boleh sentuh. Mungkin sebulan sekali ini saya kena pilih tajuk-tajuk tertentu sahaja, yang mana tajuk-tajuk ini dijadikan sebagai kepahaman yang sejelas-jelasnya ya? Dalam kerja haji, dalam kerja umrah. Dan kita kena tahu, pernah saya sentuh soal miqat. Orang yang nak pergi ke Mekah ini mesti beradab dengan tanah haram, dan mereka tu mesti masukkan diri di dalam ihram. Nak pergi tanah haram, kena masukkan dirinya di dalam ihram sebelum sampai border yang dibenarkan, yang disebut miqat. Miqat tu satu sepadan atau sekatan yang kita tak boleh berniat atau masuk dalam ihram tu lebih daripada tempat. Ada baru ni saya
minta penjelasan oleh orang hantar mesej kepada saya, kerana dia kata kursus dia tak hadir dengan secara intensif lah, nak melakukan umrah. Tanyalah ustazah biasa lah yang mengajar Quran, apabila masuk ke Mekah ni anaknya tu dalam keadaan uzur lah, datang haid, macam mana keadaannya? Jadi ustazah itu kata, kalau dah uzur masuk je lah, nanti bila suci baru dah buat umrah. Jawapan tu nampak macam betul, nampak macam betul lah. Sebab bila dah uzur masuk je lah, tak payah buat apa-apa, tunggu sampai bersih. Bila dah bersih, mandi, kemudian dah yakin dah tak ada kekotoran lagi, pergi ke Tanaim, niat kat sana, balik tawaf, kemudian teruskan sa'i dan bergunting. Nampak macam betul tuan-tuan? Jawapan. Tapi di segi hukumnya adalah salah. Salah tuan-tuan. Di segi hukum, kalau mengatakan begitu, kalau sengaja, berdosa. Orang masuk ke Mekah ni, dia ada banyak kategori. Yang dia cerita ni, orang masuk ke Mekah tujuan nak buat ibadat. Kalau orang tu masuk ke Mekah nak bisnes, itu dia jawapannya lain. Dia masuk Mekah, dia nak berziarah, jawapan pun lain. Dia masuk kerana nak bekerja, jawapan dia lain. Masuk lain ibadat, jawapannya. Jadi sekarang kita dah tahu dah, seseorang nak masuk ke tanah haram, tujuan untuk apa? Tujuan untuk apa nak masuk tanah haram? Kalau dia masuk kerana nak berniaga, kasat dalam hati nak bisnes, orang macam ini, dia masuk, dia boleh terus masuk, dia tidak ada larangan. Kalau dia tak berniat ihram pun tak apa. Sebab tujuan dia tujuan orang berniaga. Mekah ni walaupun dia tu tanah suci, dia juga tempat perniagaan yang besar, tempat bisnes international. Saya tanya orang yang meniaga barang-barang yang branded lah, jam Rolex lah apa semua kan, yang paling laku sekali barang-barang yang berjenama ni cara dia Mekah. Nak banding dengan satu dunia lain, tak sebanyak jualan di Mekah. Air cepat juga Mekah. Pada asalnya tanah kering kontang, tak ada apa, tempat perniagaan. Itu yang diminta oleh Nabi Ibrahim supaya tempat itu menjadi makmur. Itu katakan Mekah ni walaupun tempat kering kontang, tapi bandaraya di antara yang paling maju dalam bisnes, dalam perniagaan. Jadi kalau orang tu nak meniaga, dia masuk nak meniaga, dia tak payah ihram, dia tak payah pakai ihram. Mana tempat dia teringat nak buat umrah, di situlah dia pakai ihram, di situlah dia niat. Artinya tak semesti niat di miqat. Mungkin barangkali dia singgah di Jeddah, sebab ada yang setengah-setengah tu dia bekerja di Jeddah, ya, ataupun mungkin dia bekerja di Mekah. Sampai di Jeddah dia teringat dia buat umrah, maka dia pakai ihram di Jeddah, dia niat di Jeddah, dia tak kena ada. Sebab qasad niat untuk apa tadi? Untuk meniaga. Sama juga orang qasad untuk berziarah. Dia nak pergi rumah adik-beradik dia ke di sana, ataupun dia nak pergi, orang kata apa, ziarah sahabat handai dia di sana kan, dia boleh masuk terus. Ataupun dia nak bekerja, dia boleh masuk terus. Di mana tempat dia teringat nak buat, di situlah dia pakai ihram, di situlah dia niat. Walaupun dia boleh lebih daripada had miqat. Kalau biasanya miqat sejam sebelum mendarat, dia sebut qarnul manazil. Orang yang niat saya sebut 3 perkara ni, dia boleh masuk terus. Baik, tuan-tuan, yang cerita
Jemaah ni dia pergi nak buat ibadat. Daripada awal lagi nak buat ibadat, jangan sekali-kali salah faham. Sebelum miqat, kita nak kena berada dalam ihram walaupun uzur. Dia kena niat. Cuma satu saja saya nak sebut di sini, mungkin barangkali kita boleh gunakan niat secara bersyarat. Itu dibolehkan. Niat secara bersyarat. Ya. Niat ihram umrah secara bersyarat. Saya bagi dua kategori ni. Contohlah ya. Di mana nak tahu kalau contoh ada perempuan bawa anak-anak gadis yang uzur kan. Dia orang ni dah tak boleh. Atau isteri kita sendiri yang uzur, dia tak boleh nak tawaf kan. Jadi tengok, kalau seandainya dia tu uzur ketika sampai di miqat, dah uzur, maka di atas kapal terbang tu walaupun uzur, dia boleh berniat cara begini tuan-tuan ya. Dalam bahasa Melayu lah niat tuan ya. Bahasa Arab kena faham pun bahasa Arab. Sahaja aku mengerjakan umrah dan ihram aku dengannya. Itu niat biasa. Jadi yang bersyarat tu kita tambah lagi. Sekiranya uzur aku yang sekarang ni ada ni berpanjangan sehingga aku keluar daripada tanah haram, maka halallah dia. Apa maksud dia? Maksudnya kita berniat takut uzur yang berlaku pada dirinya itu berpanjangan. Perubahan cuaca, perubahan situasi di sana kan, dia boleh kadang-kala memberikan uzur seseorang itu berpanjangan. Kerana haid seseorang ini, seorang wanita, dia paling panjang 15 hari. Kan? Kalau dalam musim umrah duduk berapa hari Mekah? Dalam 10 hari juga kan? 9 hari, 10 hari. Kalau berpanjangan macam mana? Kalau berpanjangan, tak ada rezeki dia, tak boleh tawaf. Larangan tetap dia kena jaga. Pahala akan diberi oleh Allah kerana menjaga larangan-larangan ihram. Baik. Sampailah dia nak balik ke Madinah, nak keluar daripada tanah haram. Bila dia keluar sahaja daripada tanah haram, lebih 2 marhalah, niat yang tadi, bersyarat tadi, terbatal. Niat itu terbatal. Bila niat terbatal, dia kena jaga larangan ihram tak? Tak perlu jagalah. Saya tanya, saya jawab. Tak perlu jagalah. Pasal apa? Dia sudah pun buat syarat. Kalau uzur aku berpanjangan, sekarang uzur dia berpanjangan tu sampai balik, maka keluar saja daripada Mekah lebih 2 marhalah, tak kena lagi menjaga larangan. Dia terbatal, niat tu terbatal sendiri. Jadi mudahlah kerja dia. Kalau tak niat bersyarat itu, tuan-tuan dan puan-puan kena ingat, dia kena jaga larangan ihram itu sampai keluar daripada Mekah sekalipun. Dan dia nak kena melaksanakan satu lagi pembatalannya dengan cara membayar dam ihsar. Dam ihsar. Lebih 2 marhalah dia keluar, dia kena sembelih seekor kambing untuk melaksanakan dam ihsar. Dan waktu nak sembelih dia pun nak kena wakil niat sembelih kambing itu untuk membayar dam ihsar si fulan binti si fulan, kena sebut. Bila kambing itu dah mati, daging itu bagi kepada fakir miskin lah, ya. Dan dia kena gunting rambut dia. Niat tahlul ihsan. Baru larangan tu gugur. Niat tu baru terbatal. Ini kalau tak niat bersyarat. Itu saya kata tadi penting. Dalam kerja umrah, kalau dia masuk sampai di miqat dalam keadaan apa tadi? Uzur. Lepas tu dia niat secara bersyarat. Itu niat secara bersyarat ketika uzur. Yang pertama ya. Yang kedua, niat secara bersyarat ketika belum uzur. Itu pun dibolehkan. Cuma kita ingatlah tuan-tuan ya, syarat bersyarat ni walaupun dibenarkan, kita tak boleh dipermudah-mudahkan. Boleh kita lakukanlah kalau
menimbulkan masyarakat kepayahan kepada seseorang, ya. Baik, yang kedua, katakanlah dia sampai saja di miqat tu, dijangka dia akan uzur, tapi belum uzur. Dijangka akan uzur. Maka ketika itu dia boleh niat, sahaja aku mengerjakan umrah dan ihram aku dengannya. Sekiranya kedatangan uzur aku, maka halallah diri aku. Disebutkan begitu, takut-takut nanti datang uzur. Sekarang belum datang uzur, takut datang uzur. Datang uzur dia kata halallah diri aku. Disebut halal tu maksudnya bebas daripada larangan ihram. Kita ambil contoh, sampai di Mekah, dah masuk hotel, dah siap nak pergi ke Baitullah tawaf. Tu, ni dah tiba-tiba datang dah uzur, dah terasa dah datang uzur. Maka yang niat syarat tadi kan, artinya dia sudah pun terbatal niat dia tadi. Bila terbatal, dia tak perlu jaga larangan-larangan ihram. Ini menunjukkan bahawa orang tu sudah dikira bebas daripada larangan ihram. Dia tak perlu lagi jaga larangan ihram. Kalau dia tak niat bersyarat itu, bila datangnya uzur, dia tetap berada dalam keadaan ihram. Kena jaga larangan ihram sampai bersih. Kalau seminggu, seminggu lah dia berjaga larangan ihram. Seminggu lah. Kalau 5 hari, 5 hari, 6 hari lah dia kena jaga. Jadinya bila dah bersih, dia kena mandi, bersihkan diri dia, dah mandi semua, dia tak payah niat lagi dah. Sebab dia berada dalam ihram. Yang tak niat bersyarat ni, dia terus pergi tawaf, tujuh keliling dengan yakin, dengan sempurna. Lepas tu dia pergi sa'i, lepas sa'i dia gunting. Ini kalau tak niat bersyarat. Tapi kalau dia dah niat bersyarat, tak jaga larangan ihram. Bila dia dah bersih, dia mandi balik, mandi, kemudian nak buat umrah baru, dia kena pergi Tan'im. Dia kena niat barulah. Kerana niat hayat atas kapal terbang tu dah cancel, dah terbatal. Faham tak? Okey, itu saya kata dalam kerja umrah boleh niat bersyarat. Sebab akibat daripada tak niat bersyarat ni masalah. Adakah perempuan saja yang niat bersyarat, lelaki tak ada niat bersyarat je? Lelaki tak ada uzur. Ada, lelaki pun boleh juga. Tapi lah bukanlah uzur macam wanita tu, uzur lain lah. Mungkin sakit jantung ke, mungkin penyakit-penyakit kronik yang ada pada diri dia, niat bersyarat lah. Kalau yang sihat walafiat tu tak payahlah. Ada juga orang tanya saya, Ustaz, kalau niat juga tak boleh kan? Mana nak tahu kod kita sakit? Pakai sistem kod pula. Awak dalam sihat tak sudah minta dah sakit. Tapi kalau di segi hukum kita ditanya jawapannya boleh lah. Takut sakit. Benda tak ada sakit pun. Sihat ni montel je badan kan. Sajalah niat bersyarat Ustaz. Manalah nak tahu, malam tak berbau. Bagi kita kalau boleh tak usah sebutlah sakit-sakit tu kan. Sebab kita sihat. Bagi saya tak payah. Cuma kalau nak buat juga, tidak ada halangan. Dan tak menjejah apa-apa. Kalau aku sakit ini, halal diri aku. Tiba-tiba tak sakit. Niat tu boleh continue macam biasa. Continue lah. Teruskan. Kita bergunting sampai selesai. Okey. Sikit lagi saya nak sentuh, tuan-tuan, tentang bergunting dan bercukur. Sebab bergunting bercukur ni pun mungkin barangkali menjadi suatu, orang panggil apa, cara yang tak begitu jelas. Kerana ada di antara rambut orang yang nak gunting itu botak. Macam mana cara kita nak laksanakan bergunting cukur kan? Orang tu botak, ada yang setengah tu dia tak botak. Terus ditunggu sikit-sikit, macam mana cara? Jawapan dia lepas azan. InsyaAllah lepas azan.
La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita sama sikit lagi tuan di dalam yang sebut apa tadi, perkataan bergunting atau bersyukur. Seperti dalam kitab Imam Nawawi fil Majmu', dalam kitab Majmu' dia sebut tentang orang yang bercukur, yang afdalnya untuk tahlul ialah dengan bercukur, yang afdal lah. Atau sekurang-kurangnya bergunting 3 helai rambut. Baik, sudah tentu orang akan perbahaskan bila orang tu tak ada rambut. Boleh ke gunting janggut? Gunting misai ke? Tu angkat tangan, gunting bulu ketiak, gunting bulu dada. Tak boleh. Dia kok mana pun dia kena gunting atau cukur rambut kepala. Baik. Ada orang dia botak semula jadi, licin. Kalau orang kampung saya kata licin mereni. Semula jadi. Dalam bahasa Arab disebut aslah. Aslah, alif, sa, lam, ain. Aslah tu dia botak semula jadi. Ada orang tu dia botak bukan semula jadi, tapi dia berpenyakit. Dia sebut aqra'. Alif, qaf, ra, ain. Aqra'. Kalau aslah tu maknanya semula jadi. Dia langsung tak ada rambut. Satu lagi dia asalnya ada, tapi oleh kerana penyakit dia pun kepalanya tak tumbuh rambut. Itu dipanggil aqra'. Yang ketiga, dia bukan semula jadi, memang ada rambut dan tak ada penyakit. Ya. Tapi dia cukur licin. Dia cukur licin. Tu disebut makhluk. Makhlukun. Makhlukun tu maksudnya botak licin kerana cukur. Jadi ada berapa tadi? Ada 3 ya? 3 lah. Saya tanya saya jawab. Tentu tak nak jawab. Dah jawab dah, ada latih kan. Apa tadi? Semula jadi botak. Disebut apa tadi? Aslang. Aslang tu maknanya botak semula jadi. Yang kedua, botak kena penyakit. Aqra'. Aqra' ya. Satu lagi, dia botak kerana dia cukur licin. Dia sebut makhluk. Makhlukun. Minha lang waqaf. Makhlukun. Baik. Bila orang tu buat umrah dalam keadaan 3 hal ini, 3 hal ni ya. Bagaimana dia nak mentahlulkan ketika dalam keadaan tidak ada rambut? Jawapan dia tak perlu gunting. Tak perlu nak cukur. Nak cukur apa, rambut tak ada. Hanya sunat diletakkan pisau, lalukan pisau. Sunat saja. Apa makna sunat? Mana sunat tu apa dia? Buat pun tak apa, tak buat pun tak apa. Itu mana sunat. Itu dia. Baik, yang makhluk pula, yang botak semula jadi itu, yang disebut aslah ataupun kerana aqra', penyakit, itu tolak dah. Ni hak yang makhluk tadi. Dia botak bagi licin. Lepas 2, 3 hari, 4 hari dia buat umrah. Rambut dia mula tumbuh dah. Dia dah tumbuh sikit dah. Bila rambut dah tumbuh sikit, dia buat umrah, dia tak boleh gunting sebab rambut takkan keluar. Ketika itu wajib dia melalukan pisau. Tak ada sunat lagi dah. Hukum dia jadi wajib, dia tak jadi sunat. Mesti kena ambil pisau tu, lalukan. Sekira-kira tunggui-tunggui dia keluar lah, hitam-hitam tu keluar. Itu cara untuk tahlul bagi makhluk yang apa, yang cukup bagi licin tadi. Tak ada rambut. Kalau dah tak ada apalah, kita lalu tu sunat saja. Tapi kalau dah mula dah tumbuh sikit tu, itu wajib melalukan pisau.
Itu kaedah gunting. Baik, lepas seminggu rambut dah mula panjang. Yang makhluk tadi kan. Dia buat umrah. Sekira-kira kalau kita gunting tu, kita nampak rambut keluar, memadai dengan bergunting. Jadi tak guna pisau pun tak apa dah. Itu kaedah yang kita katakan cara-cara kita nak tahallul dalam kerja-kerja umrah. Tentu kena ingat ya, umrah dengan haji tahallul tu berbeza-beza. Saya sebut pasal umrah aja. Untuk haji tahallulnya lain. Ya, sebab haji dia ada dua jenis tahallul. Dua jenis tahallul. Kalau umrah, tahallul tu dengan bergunting atau bercukur. Jadi siapa yang nak bertahallul dalam umrah, dia kena bergunting atau bercukur, cara yang saya sebut tadilah. Cara yang saya sebutkan tadi kalau dia kata nak tahallul, buat macam saya sebut tadi. Kalau dia dah bergunting, dia sudah tahallul lah tu. Jadi tahallul bergunting dalam umrah tu sama. Tapi jangan dikaitkan tahallul tu dalam haji. Sebagaimana yang kita sebut tu, dia tak sama dengan haji. Sebab haji ada dua jenis tahallul. Kalau salah faham jadi bahlul kita, ya. Kalau orang kata kita bahlul, kita kena kata alhamdulillah, tuan. Orang kata bahlul, alhamdulillah. Pasal apa? Pasal bahlul ni nama seorang ulama yang alim di zaman Harun Ar-Rasyid. Jadi kalau dia kata kita bahlul, alhamdulillah lah. Tak ada orang Melayu kata bahlul tu bengong. Sebenarnya bahlul tu bagus. Bahlul tu seorang ulama yang hidup di zaman Khalifah Harun Ar-Rasyid. Dia pernah menasihati Harun Ar-Rasyid dengan kata-kata hikmah dia, sampai Harun Ar-Rasyid boleh menangis. Mana ada ulama yang macam tu? Siapa yang nasihat ni? Ulama tu namanya Bahlul. Ada makam dia. Saya tak tahu di mana orang Melayu kata Bahlul tu bodoh. Kata Bahlul. Bahlul tu bagus. Tu saya kata orang kata Bahlul, kita kata alhamdulillah bagus. Baik. Apabila kita sebut tahlul dalam haji, tuan-tuan bayang begini je. Tahlul dalam haji ada dua. Satu disebut tahlul awal, satu lagi disebut tahlul sani. Tahlul awal tu kebebasan kita daripada haji. Dia tak gugur semua, hanya 10 larangan-larangan yang gugur. Bila dia tahlul sani, barulah dianggap semua larangan sudah tidak ada. Jadi macam mana cara kita nak tahlul awal? Cara nak tahlul awal tu, kita nak bebaskan diri daripada larangan ihram yang pertama. Kita kena tunggu dulu selepas tengah malam 10 Zulhijjah. Kita wukuf bila? 9 ya. Jadi lepas 9 masuk matahari, petang tu, malam tu 10. Jadi malam tu kita kena tunggu sampai lepas tengah malam. Musim haji dia lepas tengah malam tu dia tak sama. Musim lepas tak silap saya pukul 11.28 malam. Dia bukan 12 tengah malam. Pukul 11.28 dia kira dah lepas tengah malam. Tunggu lepas tengah malam dulu. Kalau hukum dalam wajib haji, kita kena bermabit di Musdalifah. Tunggu tengah malam dulu. Kita boleh buat tahlul awal di Mina, atau kita boleh buat tahlul awal di Mekah. Janji kita kena buat dua perkara. Untuk tahlul awal di Mina, dua perkara kita buat itu apa dia? Melontar jamrah kubra. Lepas tu kita bergunting. Dua perkara kita buat. Tahlul awal di Mina. Jadi lepas tahlul awal tu kita bolehlah buka kain ihram, ganti dengan kain baru. Jadi 10 larangan tu dah tak ada lagi. Tak kiralah tuan-tuan nak lontar jamrah kubra dulu ke, lepas tu gunting, atau nak gunting dulu pun boleh. Kalau gunting dulu belum tahlul lagi, sebab baru buat satu. Tu saya kata gunting dalam kerja haji belum tentu tahlul.
Sebab tahlul dalam haji, untuk dapat tahlul awal kita kena buat dua perkara. Kalau sangat gunting belum tahlul awal. Tak kena dam sebab kita dah lepas tengah malam. Kalau belum tengah malam kita potong rambut memang kena dam. Jadi haji ni agak rumit sikit lah tuan-tuan ya. Orang yang kursus haji 2-3 kali dah faham, dan kita sekali-sekali dengar kan. Tapi insyaAllah lama-lama tu kita dapat faham lah tu. Ada orang dia nak tahlul awal di Mekah. Dia buat dua perkara di Mekah. Dua perkara di Mekah, dia kena tawaf ifadah. Dia kena sa'i. Dia tawaf sa'i dikira satu lah. Ada orang dah sa'i, dia tak payah tawaf lagi. Praktik biasa dia buat sa'i dah awal-awal. Ya, dia tak ada sa'i lagi lah, dia tawaf saja. Atau tawaf sa'i kira satu. Lepas tu bergunting, maka dia tahlul awal di Mekah. Dia balik ke Mina, melontar Jamrah Kubra. Itu tahlul sani di Mina. Yang awal tadi tahlul awal di Mina, melontar Jamrah Kubra, dia menggunting. Lepas tu dia balik ke Mekah, tawaf dan sa'i. Tahlul awal di Mina, tahlul sani di Mekah. Ada orang boleh buat juga tahlul awal di Mekah, balik ke Mina, dia melontar Jamrah Kubra, tahlul sani di Mina. Jadi dua-dua cara boleh. Itu saya katakan dalam soal tahlul, dalam bab haji agak rumit sikitlah. Dia kena ambil masa tuan-tuan, kena belajar betul-betul ya. Itulah sebabnya orang yang nak pergi ke Mekah ni, dia nak, kalau tak kursus saya ingat masalah. Kalau kursus pun satu siri je, setahun je di kursus belum dapat lagi. Ya. Ni untuk maklumat tuan-tuan, hari Isnin ni besok orang yang merayu tu dah boleh kiinkan nama. Jadi siapa yang merayu yang berdaftar tahun 2009, 31 Oktober 2009 ke bawah, dia boleh dah buat rayuan untuk kiin masuk. Tapi dengan syarat kena masuk nama tu di dalam package lah. Dia tak boleh ikut muassasah. Jadi package-package sekarang ni diberikan oleh tabung haji masa siapa yang nak ikut dia, dia nak kena buat rayuan tabung haji, salinan hantar pada package, dan package akan masukkan nama mulai besok selama seminggu saja. 20 hari bulan April tutup. Jadi tuan-tuan dan puan, kalau ada orang-orang yang nak pergi secara package, yang rasa betul-betul nak pergi, dia kena buat segeralah dalam minggu ini saja. Lepas 20 hari bulan dah ditutup. Maknanya tak ada peluang, tunggu tahun depan pula. Itu terakhir pada 20 hari Senin depan lah, 20 hari bulan April. Ini maklumat yang saya baru dapat terbaru daripada tabung haji. Ya. Selama ni kan orang hantar, kita tahu kan. Jadi dia sekarang ni sistem secara sistematik. Tak ada siapa nak tipu sekarang ni. Sebab siapa yang daftar awal dia dapatlah. Siapa yang merayu, dia akan masuk sistem itu. Dan kita tak boleh, kalau nak pergi, dengan orang ni dia daftar, jumpa package ni dia daftar, jumpa package ni, semua. Dia kata mana tu kau nasib-nasib, mana satu tersangkut. Tak boleh. Sebab apa? Bila dia masuk dengan A, package A kan, dia pergi yang B, bila nak masuk nama dia tersekat. Sebab A dah masuk. Sebab dia satu pintu je. Dia kena batal yang A, baru dia masuk yang B. Dia macam tu. Ini yang saya katakan terbaru lah. Untuk maklumat tuan-tuan, 1436 Hijrah. Dan tu pun kita doalah supaya tak timbul masalah. Kerana kerajaan Saudi sekarang ni mengetuai peperangan dengan Iran kan? Di Yaman. Ya? Dia mengetuai beberapa buah negara Arab menyerang Yaman. Yaman tu disokong oleh Iran. Itu jadi isu besar tu. Kita pun risau juga, takut nanti tahun ni dia sekat tak boleh pergi. Dia kata kita dah tengah perang ni, tak suruh pergilah, suruh datang lagi. Risau juga tuan-tuan. Agak doa lah, mudah-mudahan tak timbul apa-apa masalah ya. Sebab daripada Mekah dengan Yaman tu jauh tu tempat tu. Walau bagaimanapun kerajaan dia terlibat. Saya takut nanti Iran ni pun dia bukan jenis takut orang. Jenis-jenis Syiah ni tuan-tuan, ya Allah. Diri dia sendiri pun dia berdarahkan.
Jadi dia nak darah ke orang lagi senang. Diri dia sendiri dia luka kan? Dia nak luka ke orang lagi senang. Cara dia orang menyambut satu perayaan tu memang sangat bercanggah dengan Islam. Sebab dia orang ni budaya tuan-tuan daripada dulu lagi pernah beragama Majusi. Kita kena ingat masa dia perintah dunia dulu, ingat tak? Ketika dia memerintah dunia, ingat tak? Rom dan Parsi. Masa tu dia agama apa? Dia agama Majusi. Penyembah api, penyembah berhala semua ni. Dia masuk Islam setelah Sa'ad bin Abi Waqqas. Dia meruntuhkan kerajaan Parsi itu. Masukkan ajaran Islam. Tapi budaya-budaya Parsi itu, budaya-budaya penyembah berhala masih berleluasa di sana. Walaupun dia Islam. Tuan-tuan tengok cara perayaan mereka tu, ala Hindu pun ada. Ala Kristian pun ada. Tengok macam dia nak kebumikan jenazah kan. Dia taruh apa? Dia taruh gambar kan? Gambar. Mana dalam Islam boleh taruh foto-foto gambar orang mati semua tu? Dia buat tuan-tuan. Sampai di kubur pun dia taruh gambar. Ni sekarang ni dia duduk belagak tempat kita pula ni. Dan ramai orang Melayu yang terpengaruh dengan Syiah ni. Saya tak tahu lah tuan-tuan, kenapa dia orang terpengaruh sangat. Mungkin nak nikah muta'ah kot. Nikah muta'ah ni dibenarkan dalam ajaran dia. Tahu nikah muta'ah? Nikah kontrak. Dia macam berzina lah. Ada bayaran tu, konon-kononnya ada akad. Siapa nak nikahkan dia? Dalam Islam ni ada walinya, ada saksi. Siapa jadi wali? Diri dia sendiri ya. Mengaku tuan-tuan. Nak ikut nafsu sampai buat penyelewengan akidah. Rosak tuan-tuan ya. Saya tak tahulah bila kat universiti banyak sangat terpengaruh dengan Syiah ni. Dan dia orang ni pun mempunyai support tuan-tuan. Macam di Yaman tu kan, Syiah Houthi nama dia. Houthi. Dia ejaan Houthi tapi baca Houthi. Syiah Houthi. Dia mendapat pembiayaan daripada Iran 100%. Ada yang saya dengar cerita daripada Yahudi pun ada. Sebab tu dia jadi kuat. Di Yaman dia punya jumlah 37% dia. Dia tak banyak, tak sampai setengah. Tapi dia jadi kuat. Tentera dia punya semangat perjuangan dia luar biasa. Sampai Presiden Yaman lari bawa diri. Lari menyorok dekat Saudi. Tu dia minta Saudi ambil tindakan segera nak mengembalikan kuasa dia. Tapi mungkin dia buat salah silap tu. Sebab tu Tuhan jatuh kan. Seseorang pemerintah ni kalau dia terlampau zalim, dia tak lama lah tuan-tuan. Dia tak lama lah tu, tak kira di mana pun. Buatlah zalim tu karah kepada rakyat. Tak lama lah tu. Ya? Nanti jadi arwah lah tu. Sebab Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha. Kita nak baca wirid-wirid ayat. Allah nak memberi satu kuasa kepada seorang, dia bagi. Tuhan nak tarik balik, Tuhan tarik. Tuhan nak menghina seseorang, dia akan hina. Seseorang nak mulia, Tuhan akan mulia. Tuhan. Itu yang kita katakan seorang menjadi diamanah kepimpinan dia kena jaga dia. Sebab ini amanah yang sangat besar sekali ya. Jadi kita takut negara-negara Islam sekarang tak tertukar arah dah. Ya, seolah-olah macam kita ni tak ada panduan hidup. Sedangkan kita diberikan Al-Quran, diberikan Allah dan Rasul kepada kita. Ya, diajar dengan sifat-sifat mahmudah. Tapi kita yang paling teruk sekali. Itu yang kita tak mahu tuan-tuan. Jatuhnya agama kerana penganut-penganut. Bukan Islam tu rendah, tidak. Islam tetap tinggi, tapi penganut dia yang buat hal. Dulu Islam pernah 100 tahun, 800 tahun. Tapi runtuh jatuh. Kerana kepimpinan sudah lari daripada landasan yang sepatutnya, yang sebenarnya.
InsyaAllah sekali sajalah tuan-tuan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan kuliah ini sedikit sebanyak mengisahkan kita, memberikan peringatan kepada kita, menambahkan ilmu kepada kita, insyaAllah. Mudah-mudahan dengan izin Allah ke depan kot sebulan sekali ya, kuliah haji. Wallahu a'lam bishawab. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Al-'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ij'alna jama'an wa tabarraqna min ba'di barakatan ma'sumna wa taj'alna ربنا آتنا في الدنيا حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله.